Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Akhrajana min zulmatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilm. الشهوات إلى جنات القربات. ما بعد، الحمد لله kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah-Nya sama-sama kita dapat pada hari ini untuk kita sama-sama menjaga fardu Jumaat, sama-sama kita berkhutbah. Sebelum itu, marilah kita mengingat sedikit tentang diri saya dan kepada tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Antara peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran dari daripada surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, ayat 18 dan 19. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat, hendaklah kamu takut kepada Allah, dan lihatlah kamu, lihatlah diri kamu terhadap yang qaddamat lighad, apa yang akan dibuat untuk besok, apa yang dihulurkan untuk besok, apa yang diamalkan untuk besok. Wattaqullaha, kamu takwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala kamu apa yang kamu lakukan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini dalam tafsir, dalam jelaskan mereka ayat ini, kata dia, makna dia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu menghisap diri kamu sebelum kamu hisap. Hendaklah kamu menghisap diri kamu sebelum diri kamu hisap. Wanzuru man madza dakhartum li anfusikum min al-a'mal as-salihah. Dan kamu perhatikan, kamu meneliti, kamu memandang meneliti apa yang telah kamu simpan. Kamu meneliti, kamu meneliti apa yang telah kamu simpan. Fikir apa yang kamu simpan untuk diri kamu daripada amalan-amalan yang saleh. Simpan di hari kamu yang kamu simpan daripada amalan-amalan kamu untuk dibentang kepada Tuhan kamu. Dia maksud ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat apakah amalan yang kamu buat, yang kamu lakukan untuk besok. Maknanya, hendaklah kamu, kata Ibnu Katsir, hendaklah kamu menghisapkan diri kamu sebelum kamu hisap, dan kamu melihat, memandang, memikir apa yang kamu simpan dari amalan-amalan soleh untuk diri kamu, amalan soleh kamu. Untuk hal ini ataupun pada hari yang mana kembalinya kamu membentang menghadap
hati kamu, kembalinya kamu kepada Tuhan. Dan ketahuilah, kata Ibn Katsir lagi, wa'lamu annahu 'alimun bi jami'i a'malikum. Dan ketahuilah kamu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap amalan-amalan kamu dan terhadap keadaan-keadaan kamu. La takhfa 'alaihi minkum khafiyah, yang mana tidak akan tersorot, yang mana tidak akan tersembunyi sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat ini kita nampak bahawasanya dalam ayat ini Allah Taala perintahkan kepada nafsu berdiri, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah diri nafsu, maksud diri kita, nafsu al-qalbu, berparuh daripada sebuah rohani yang dia maknanya jiwa kita. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Jiwa kita ni, kita sendiri dalam memperhatikan amalan-amalan yang kita buat untuk dibawa, dibentangkan kepada akhirat, untuk dibawa kepada hari pengadilan kelak. Oleh demikian, penting kita ni sentiasa memperhatikan keadaan diri kita. Kita melihat sentiasa keadaan diri kita sendiri. Sebab itu kita dapati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebut ini, hendaklah kamu menghitung diri kamu sebelum kamu dihitungkan. Maksudnya kamu hisab diri kamu sebelum kamu dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata ulama rahimahullah taala, berkata sesungguhnya orang mukmin, innal mu'min, yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia kata innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, wallahi demi Allah, ma tarahu illa ma narahu illa yadumu nafsah. Sesungguhnya orang yang mukmin ni demi Allah, kita tidak melihat dia, ataupun kami tidak akan melihatnya kecuali dia akan mencela dirinya. Mana dia nampak keaiban dia. Itu orang mukmin. Ada kulli halatihi, dalam semua keadaan. Orang mukmin ini dia akan nampak kekurangan dia. Katanya Al-Hasan Basri, innal mu'min wallahi ma tara illa yalumu nafsahu ala kulli halatihi yastaghfiruha fi kulli ma yaf'al. Orang mukmin demi Allah, kata dia, kamu tidak akan lihat kecuali dia akan mengaibkan diri, maksudnya mencela diri. Yastaghfiruha, dia akan menampak, dia akan meneliti, dia akan merasai cuak fi kulli ma yaf'al, dalam setiap perbuatan. Dia merasai cuak, dia merasai kekurangan yang berlaku dalam setiap apa yang dibuat orang. Fayandam wa yadumu nafsuhu, dan dia menyesal. Dia menyesal dan dia akan mencela diri. Maksud mencela diri dia nampak kekurangan, apa yang tak guna, amalan yang kita buat, yang wajib, banyak tinggal yang wajib. Kemudian yang sunnah, kemudian perkara yang melalaikan, kemudian perkara dosa-dosa yang wajib, kemudian maksiat. Dia muhasabah diri dia, melihat keadaan kekurangan tak
dan daripada yang wajib, daripada dosa-dosa yang berat, dosa lidah contoh yang sangat berat. Dosa lidah ni adalah dosa sangat berat, bukan biasa. Bahkan kita tengok penghuni neraka yang pada ramai sekali disebabkan oleh lidah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Surah An-Nur. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Surah An-Nur. Mereka yang menyakiti orang-orang mukmin, sama ada lelaki ataupun mukmin perempuan. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dengan dosa yang dia buat, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sesungguhnya telah mengandung dosa yang mengandung. Ihtamalu buhtanan, buhtan yang mengandungi satu pembohongan dan dosa yang mengandung. Jadi Allah Ta'ala sebut menyakiti orang, itu satu perkara yang perlu kita muhasabah. Menyakiti orang mukmin termasuk dosa. Bahkan sama ada daripada sudut perkataan ataupun perbuatan. Kalau perbuatan ada yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Misalnya ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ittaqu al-la'ani, kamu kena berjaga-jaga dengan dua kutukan. Dua kutukan, kutukan satu kutukan manusia, dua laknat. Maknanya orang laknat, orang kutuk. Dan Nabi ini kan ditanya apa yang dua laknat. Seorang yang mana dia buang air di atas jalan, dia buang air lagi di atas jalan, laluan di atas laluan, ataupun dia buang air di tempat yang atau tempat naungan, di bawah naungan, misalnya bawah mereka berhenti benar situ. Jadi Nabi kata berjaga-jaga dengan dua hal. Orang itu dia buang air di atas laluan orang ramai, dan orang lalu situ orang punya, orang kata celaka, orang kata bodoh, orang kata gila, ataupun dia tempat orang berehat, tempat orang bernaung di bawah terik matahari, ada bawah ke bawah dia di bawah. Jadi ulama kata dalam hadis ini kita tengok bagaimana dalam Islam ni dia jaga supaya jangan menyakiti orang. Menyakiti orang. Memang kita tak jumpa orang buaya jalan akhir apakah hati kalau jalan mana. Tapi daripada sini pengajarannya ulama menyatakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air di atas? Kerana menyakiti manusia. Bila manusia lalu jadi sakit hati, bila manusia lihat sakit hati, lalu mereka mukul. Hari ini jarang kita dengar buat jalan. Tapi sebab yang orang sakit banyak di atas jalan raya. Berapa ramai yang kita buat sesuatu yang orang sakit hati semasa di atas jalan. Lalu orang lain pun kata bodoh, lalu orang lain kata gila dan sebagainya. Dengan manusia yang ramai di atas jalan raya menuntut kita seorang, kita kena jaga. Kenapa?
kerana kita menyakiti seseorang ataupun semua mereka yang berada di atas jalan, sama ada jalan ke bawah ataupun kita buat sesuatu yang menghalang perjalanan, itu menyakiti. Daripada sudut perkataan, contohnya itu perbuatan. Daripada sudut perbuatan, kadang-kadang perkataan yang kita ucapkan. Allah Ta'ala berfirman yang saya baca tadi, mereka yang menyakiti orang mukmin dengan tidak jalan yang tidak dia buat, mereka melakukan dosa. Buhtan, satu pembohongan. Buhtan ni memang kata ulama, buhtan maksudnya satu pembohongan yang dia buat kepada orang lain, itu dinamakan buhtan. Kalau al-kazib, dia bohong, untuk dia. Dia bohong untuk dia sendiri. Misalnya orang tanya, kamu ambil tak? Tak ambil. Itu dia bohong kepada diri sendiri. Dia untuk diri dia. Kalau bukan, dia bohong untuk orang lain. Dia bohong untuk orang lain. Cuma beza dengan al-iftirah. Iftirah bohong, tetapi bohong ni ialah bohong dia itu tidak bohong orang lain, yang mana beza dia dengan buhtan. Buhtan dia bohong orang lain tetapi menimbulkan satu kehairan, menimbulkan satu perkara al-khiyar ataupun kehairan pelik. Misalnya dia kata, orang ni kamu nampak ya, sedap cakap, tapi dia ni kami berbuat, dia semua banyak berbuat. Jadi satu pembohongan, itu satu bohong yang besar. Allah Ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Siapakah yang lebih bohong daripada yang paling zalim lain daripada orang yang berbohong kepada Allah. Maknanya dia berbohong kepada Allah. Dia mengatakan Allah madani, Allah Ta'ala dan itu daripada sudut ketuhanan, daripada sudut Nabi. Dia kata Nabi SAW sebut, karena Nabi tidak sebut, itu pembohongan kepada Nabi, pembohongan kepada orang mukmin. Salah antaranya yang disebut dua manusia yang mana besar, dua golongan, dua jenis yang mana dia sangat besar pembohongan, iaitu orang yang bohong, seorang laki-laki yang berbohong mendakwa dia ni ialah orang itu ayahnya. Maknanya dia ambil, dia mendakwa seseorang itu sebagai ayahnya. Ini cerita anak angkat bapa, bukan bapaknya, tapi dia sanggup baikkan ayahnya. Itu satu pembohongan yang berat. Jadi itulah antaranya saya nak sebut sini, perkara yang perlu kita muhasabah, yang kita muhasabah disebut dalam ayat yang saya baca tadi. Jadi orang mukmin ni, katanya Al-Hasan Basri rahimahullah, sesungguhnya orang mukmin ni begini keadaannya, ma tarahu illa yalumu nafsah. Orang mukmin ni dia tidaklah kamu lihat dia kecuali dia akan mencela diri sendiri. Wa yastakthiruha fi kulli ma yaf'al. Dia rasa kecuaian dalam setiap apa yang dia buat. Sementara orang yang fayan dulu wa yalumu nafsah, lalu dia menyesal dan dia merasa celaan terhadap dia sendiri. Wa innal fajir, sesungguhnya orang yang fasik, orang fasik, fajir ini orang fasik, orang terlibat dengan dosa. Orang ini la yumdi qulubu, la yu'atibu nafsa. Berlalunya masa-masa dia tak pernah mencela diri sendiri. Itu tandanya orang fasik. Maknanya dia tidak ada waktu untuk merasa diri selamat. Itu tandanya fasik yang benar. Sebab itu kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala,
Qayyim kata, wa man ta'ammala ahwal as-sahabah. Dia kata siapa yang memerhatikan keadaan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini mereka yang Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala beri jaminan syukur. Mereka lebih hebat lagi daripada manusia selain pada para Nabi dan Rasul. Dia lah boleh hebat kerana mereka ini hanya syukur. Walaupun antara mereka ini hanya hafal 3-4 surah saja daripada Quran, tapi Allah Ta'ala telah beri kepada mereka jaminan syukur. Jadi kita ni masuk surga di neraka Allah. Kadang-kadang kita tengok dalam hadis, ada seorang yang pergi mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada orang ini, dia sembahyang waktu sunat dia, kemudian dia berpuasa siang hari, kemudian dia bersedekah, bukan dia puasa, kemudian dia sembahyang sunat, tetapi dia menyakiti jiran. Dan Rasulullah SAW sabda, dia benar, dia berada dalam neraka. Maknanya kita jangan kita ingat bila kita amalan kita dah kuat, kita seolah-olah disempurnakan kita. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, kata Ibn Qayyim, dia kata siapa yang memperhatikan keadaan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf, mendapati mereka ni dalam keadaan amalan mereka penuh dengan ketakutan. Dia buat amalan mereka ni dalam keadaan takut. Mungkin tak ikhlas dia buat, mungkin ada riak, mungkin nak menunjuk, mungkin sekian. Dia merasa takut setiap amalan dia buat. Wa nahnu, dia kata tadi, wa nahnu jama'na baina taqsid bal baina tafriq wal amn. Dia kata sedangkan kita ni menghimpunkan antara kecuaian, bahkan antara cuai dan aman. Apa maksud cuai dan aman? Cuai melakukan amalan yang fardu pun tak tahu mana, dosa-dosa pun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sunat-sunat pun banyak tidak buat, zikir-zikir pun kita tidak ada, istighfar kepada Allah Ta'ala pun kita tidak lakukan, Al-Quran, bacaan Al-Quran pun kita abaikan, dan banyak lagi amalan-amalan sedekah dan sebagainya. Kemudian pada masa yang sama, wal amn, rasa selamat. Rasa Islam apa? Rasa selamat. Itu bukan ciri orang yang soleh. Ciri para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kata Ibn Qayyim, fi ghayatil amal, amalan yang dia buat berserta dengan dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dia tidak sempurna, ketakutan wujud dalam diri. Inilah antara tanda orang mukmin. Sebab itu pernah sekali berlaku kepada seorang ulama namanya Al-Ahnaf bin Qais. Satu hari Ahnaf bin Qais ni dia pergi ke sebuah lampu ataupun bliter lah, orang tak pakai lagi lampu sebenarnya hari ni. Lalu dia letakkan jarinya di bliter tersebut. Kemudian dia pun berkata kepada dirinya sendiri, Ya Hanif, Ya Hanif, ataupun Ya Hanif. Dia kata kepada dirinya sendiri, dia kata, Ya Hanif, ma hamalaka ala ma sanata yawma kaza. Sebab apa kamu buat sesuatu pada hari sekian. Apa yang menyebabkan kamu buat sekian. Dia muhasabah diri dia. Dia letak tangan dia dekat api. Bukan dia bakar, tidak, tapi letak. Kemudian dia kata lagi, ma amalaka ala ma sanata yawma kaza. Apa yang kamu buat pada hari sekian. Hari sekian. Kita buat apa? Itu dia muhasabah diri dia sendiri. Masya Allah, lama kita kenal Ahnaf bin Qais rahimahullah ta'ala. Dia pergi dia ambil lampu, dia letakkan jari dia dekat lampu ataupun dekat dinding, dekat meter. Dia pun kata, wahai Hanif, dia cakap pada diri dia sendiri, ma amalaka ala ma sanata yawma kaza. Sebab apa kamu buat sekian. Ma amalaka ala ma sanata kaza. Sebab apa kamu
Jadi perkara ni memang susah kita nak buat sebenarnya. Saya nampak yang kita boleh buat iaitu masa kita solat tahajud pada waktu malam. Walaupun tengok ada di antara ulama-ulama tasawuf menyarankan supaya kita uzlah, tapi antara yang kita boleh buat masa solat tahajud. Solat tahajud walaupun kita tidak dapat buat seperti mana yang dibuat, tapi kita dapat muhasabah diri kita sendiri, di mana kecuaian yang telah berlaku pada kita, di mana dosa-dosa yang telah kita buat, di mana kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita bermuhasabah setakat mana kita berhidup di dunia ini, ke mana kita nak pergi, dari mana kita datang, dan ke mana kita akan menuju pada hari akhirat. Seorang ulama di zaman silam sekitar 500 Hijrah, ada satu buku yang masyhur dia tulis. Ulama ni nama dia At-Tursi, kata saya. At-Tursi Muhammad At-Turtusi Al-Maliki, wafat pada tahun 500 Hijrah. Dia tulis satu kitab namanya Sirajul Mulk, berita bagi para raja, berita ataupun cahaya bagi para raja-raja. Nasihat dia kepada para pemerintah pada zaman 500 Hijrah. Antara yang saya tertarik nasihat dia ni, Masya Allah, sebenarnya juga pada kita sendiri, khususnya pada mereka memegang jawatan-jawatan yang hebat. Baik, saya nak baca apa nasihat dia supaya menjadi panduan kepada kitabnya yang begitu menarik nasihat-nasihat. Antaranya dalam bab yang pertama, fi mawa'izil muluk, bab yang pertama nasihat kepada para raja ataupun pada para pemerintah. Dia kata laqad khaba wa qasara man kana hazzuhu min Allah ad-dunya. Rugi, dia kata, rugi orang yang ada peluang, yang Allah Ta'ala beri peluang di atas dunia. Sangat rugi orang yang mana orang yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia. Dia kata apa? Ini dia nasihat kepada kita, khususnya mereka yang memegang jawatan-jawatan yang tinggi. Dia kata, i'lam ayyuhar rajul, ketahuilah wahai tuan, ar-rajul laki, tuan. Wa kulluna dhalika ar-rajul, semua kita ni adalah lelaki. Anna uqul al-muluk wa in kanat kibaran illa annaha mustaghriqah bi kathrati al-ashghal. Dia kata, walaupun dia kata sesungguhnya pemikiran para pemerintah, orang yang berkuasa, al-diraja atau sekarang ni, termasuk semua orang yang atasan. Dia kata wa in kanat kibaran, sekali mana walaupun mereka itu adalah kibar, orang besar, terdiri daripada para pembesar, illa annaha mustaghriqah bi kathratil ashghal. Dia kata nescaya mereka ini disibuk dengan berbagai-bagai tugas, dengan banyaknya kesibukan. Lalu dengan kesibukan tersebut memerlukan peringatan untuk dimasukkan dalam fikiran dan menjadi ditanamkan dalam fikiran ini semasa dalam keadaan bersunyi diri. Maka dengan itu akan membersihkan, merungkaikan segala belenggu dan menyucikan segala kekotoran. Lalu dia kata lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul mata'ud dunya qalil. Dia kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia ini adalah sementara. Surah An-Nisa ayat 7. Allah Ta'ala menyifatkan, ini saya petik apa yang dia nasihat. Dia kata Allah Ta'ala menyifatkan, fawasafallahu ta'ala jami'a mata'id dunya bi annaha mata'un qalil. Dia nasihat, dia kata Allah Ta'ala menyifatkan semua kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang sedikit.
Semua kesenangan dunia ini adalah kesenangan sedikit. Wa anta ta'lam, engkau mengetahui. Diberitahu, engkau mengetahui bahawasanya annaka ma utita min dzalikal qalil illa qalilan. Dunia sendiri itu sedikit dan engkau tahu tidaklah engkau diberi daripada yang sedikit ini kecuali sedikit. Maknanya dunia ini sedikit. Yang kita dapat ni daripada dunia sedikit, daripada yang sedikit. Dunia ini sedikit lah. Jadi yang kita dapat sedikit daripada sedikit. Allah Ta'ala sebut dunia ini sedikit. Kemudian dia kata lagi. Dia kata thumma dzalikal qalil in tamahta bih wa lam ta'sillah fihi fa huwa lahu mala'ibun wa zikr. Yang sedikit pun kalau kamu berseronok dengan yang sedikit ni, sekalipun kamu ni tidak buat maksiat pada Allah Ta'ala, itu adalah satu permainan perhiasan. Dia akan berlalu dan akan meninggalkan. Kemudian dia buat contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah." Dalam surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah olehmu bahawasanya kehidupan dunia ini adalah satu permainan dan satu perhiasan. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya hari akhirat ialah satu kehidupan yang sebenar jika manusia itu mengetahui. Fala tattabi' ayyuhal aqil lahwan qalilan bi fana kata janganlah wahai orang yang berfikir, janganlah kita menyusuli sesuatu yang perhiasan yang asyik yang sedikit ini sehingga kita meninggalkan kehidupan yang akan kekal selama-lamanya, yang tidak musnah, yang tidak hancur, yang tidak akan hilang selama-lamanya. Sebagaimana berkata Fudil bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fudil bin Iyad kata, "Lau kanatid dunya zahabun yafni." Sekiranya dunia ini adalah emas yang akan musnah. Emas adalah dunia ini emas yang akan musnah. Wa kanatil akhirah khazfan yabqa. Dan hari akhirat itu ialah kaca yang akan kekal, kaca yang kekal. La wajib an takhtar khazfan. Nescaya wajib kita memilih kaca yang kekal daripada emas yang akan musnah. Bagaimana wa qad ikhtarna khazfan yufni an ala zahabin yabqa. Bagaimana pula kalau kita memilih kaca yang musnah dengan meninggalkan emas yang kekal. Dia bawa contoh bandingan. Dia siap pada kita. Dia kata kalaulah dunia ni, dia kata emas, tapi emas tu akan rosak, akan hilang, akan habis, akan musnah. Sementara akhirat itu adalah kaca yang tak lama, tak musnah. Sudah tentu dia kata kita akan pilih kaca, kerana kaca itu tak ada emas, tidak akan hilang. Bagaimana pula kalau yang kekal itu ialah emas dan yang hilang itu kaca. Jadi sudah pasti kita akan pilih emas yang kekal. Jadi yang cerita di sini ialah akhirat itu ialah yang kekal. Baik, kata dia lagi. Dia bawa contoh beberapa perkara. Dia bawa contoh. Dia menimbulkan beberapa soalan. Soalan muhasabah untuk diri kita sendiri. Dia kata wallahi demi Allah. Dia kata lagi, perhatilah kamu dengan fikiran kamu. Hal ataka Allah Ta'ala min dunia ma ata Sulaiman bin Daud alaihi salam. Perhatilah, dia kata, pernahkah ada manusia yang Allah berikan kepadanya seperti mana Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam? Pernahkah ada manusia di mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS, di mana Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS semua dunia, manusia, jin, burung, binatang, angin, semua bergerak dengan kehendak Nabi Sulaiman AS. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan, kemudian telah tambah lebih baik lagi. Lalu Allah Ta'ala firman dalam surah Sad ayat 39, "Hada Allahuna fam au amsik birahisa." Allah Ta'ala kata, ini adalah pemberian kami.
Tuhan kata ini adalah pemberian kami, diberi kepada Nabi Sulaiman AS. Au amsik bi ghairi hisab. Ini adalah pemberian kami, maksudnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata, fa wallahi, demi Allah, ma addaha ni'matan kama addatum. Nabi Sulaiman ni dia tidak mengira satu nikmat yang dapat ni sebagaimana kamu mengira nikmat yang dapat. Nabi Sulaiman dengan kehebatan Nabi Sulaiman AS dapat nikmat-nikmat ni, dapat menggunakan angin untuk terbang, dapat membina satu istana yang mana dia punya lantai dia daripada marmar dia ataupun marble dia, di bawahnya nampak riak, nampak air yang bergerak ataupun seperti mana air yang bergerak. Disebut dalam surah An-Naml, dia boleh mengerah jin dan syaitan untuk membawa segala intan, segala kaca, segala benda dalam laut untuk dibuat istana itu. Semua itu ialah dengan pemberian Allah Ta'ala. Katanya Syekh ni, demi Allah, dia kata, ma addaha ni'matun kama addakum. Bagi Nabi Sulaiman, dia tidak mengira satu nikmat ini seperti mana yang kamu kira nikmat. Wala asbuha karam, dia tidak, Nabi Sulaiman dia tidak anggap satu kemuliaan sebagaimana kamu mengira kemuliaan, kata dia lagi. Bahkan apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam pada ketika itu? Nabi Sulaiman kata apa? Ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Yang aku dapat ni ialah ujian Tuhan kepada. Yang aku dapat ni ialah ujian. Dia anggap ini adalah satu ujian. Adakah aku nak syukur kepada Allah ataupun aku ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha faslu qita'. Ini adalah salah satu bentuk perkataan yang qita', iaitu satu kata-kata putus kepada orang yang mentadabbur, memerhatikan apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam tadi, di mana ada ataquna, Allah Taala sebut kepada Nabi Sulaiman ini adalah pemberian kami. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam takut. Nabi Sulaiman alaihi salam begitu takut sekali. Dia takut nikmat yang Allah Taala beri kepadanya ini, dengan dapat membina bangunan yang indah, dengan diberi lagi kehebatan dia dapat menundukkan angin, kemudian dapat menjadikan syaitan dan jin di bawah naungan dia. Dia dalam pada masa yang sama dia takut ini adalah satu istidraj. Dia takut satu istidraj, maknanya pemberian Allah Taala kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala nak hukum dia. Dia takut itu. Dia takut ini satu pemberian Tuhan kepada dia, kemudian pemberian tersebut untuk memasukkan dia dalam azab Allah, dalam neraka. Di mana dia tak tahu. Min haitsu la ya'lam, tak tahu apakah tujuan sebenar Allah Taala beri. Buktinya dia pernah berkata, ada qala wa lisaili ahli dunya wa qad qala laka wa lisaili ahli dunya. Apa kata dia? Dan kepada ahli-ahli dunia, pada kita semua. Dia kata, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhan engkau, nescaya, ini firman Allah, nescaya kami akan soal manusia sekaliannya, amma kanu ya'malun, segala apa yang telah mereka lakukan. Jadi inilah kita tengok keadaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa ini? Iaitu kepada kita Syekh yang masyhur dalam kitab Sirajul Mulk, supaya kita ada muhasabah, khususnya kita berada di akhir zaman ini yang penuh dengan cabaran yang hebat, supaya kita sentiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kebaikan, berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang perlu kita muhasabah, yang pertama, muhasabah diri di atas taat, yang mana ketaatan tersebut kita cuai. Muhasabatun nafsi ala ta'atin qasartu fiha, iaitu kita muhasabah, mengira balik diri kita ni perkara-perkara taat yang mana kita cuai. Misalnya kita tinggal ke, misalnya ikhlas satu kali susah. Saya mengajar, tuan-tuan mendengar, kita solat, kita berzikir, kita beribadah,
kita ibadat pada Allah, menuntut ilmu. Kalau kita tak jaga keikhlasan, memang berat. Bahkan kalau kita menuntut ilmu agama ni atas dasar untuk mencari dunia, Nabi kata lam yajid raihatal jannah, orang itu tidak memperolehi bauan syurga. Jadi keikhlasan itu perlu dijaga. Dan ikhlas ni satu perkara yang sangat sukar. Kerana rubba amalin saghirin mu'azzamun bin niyyah. Kadang-kadang amalan itu sedikit tetapi dibesarkan dengan niat. Kadang-kadang amalan itu besar dikecilkan dengan niat. Amalan itu besar kita nampak, beri duit RM1,000 banyak, tapi amalan itu jadi kecil sebab dia niat tidak ada. Kadang-kadang amalan itu sedikit, dia beri hanya RM1, tapi dibesarkan amalan tersebut dengan niat dia, kerana keikhlasan yang ada pada dia. Kadang-kadang seseorang itu masuk surga disebut dalam hadis. Ada orang itu masuk surga disebabkan oleh dia buang ranting di atas jalan raya. Kerana bagi dia ranting tersebut akan menyakiti orang lain. Dia buang itu dengan penuh keikhlasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ini hadis yang sahih. Ada juga amalan yang mana kita buat kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam masa tak sampai seminit kita kata. Nabi SAW bersabda, man ahsanal wudu, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang mengambil wudu dan dia memperelokkan wudunya, dia buat wudu dia dengan seelok-eloknya, tidak membazir airnya dengan elok dia buat. Kemudian habis wudu, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati sadiqan min qalbi. Dia berdoa kepada Allah dengan keikhlasan hatinya, dia yakin. Apa dia kata? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tak sampai seminit dia sebut. Tapi dia ucap dengan sadiqan min qalbi. Dia ucap dengan sebenar-benar, dia merasai jiwa dia, dia merasai bukan. Kadang-kadang kita ucap tadi, kadang-kadang sebentar lalu. Jadi dia ucap dengan sadiqan min qalbi, mentasdikkan, membenarkan dengan hatinya. Lalu Nabi kata futihat lahu abwabul jannah, maka dibuka kepadanya 8 pintu syurga. Dengan ucap kalimah yang dia sebut tadi, amal yang dia buat ni, ucap kalimah yang dia tak sampai 1 minit dan dia berwuduk hanya 5 minit contohnya, dia buat kata itu dengan ikhlas, dengan sadiqan min qalbi, dengan sebenar-benar hatinya, yakin dia, ikhlas dia. Ucapannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka Nabi kata dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Jadi besarnya pahala yang orang dapat dalam keikhlasan. Jadi mudah-mudahan antara perkara yang kita muhasabah terhadap amalan-amalan taat yang kita kurangnya berlaku ataupun keikhlasan dan seumpama dengannya, mudah-mudahan kita dapat perbaiki dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita di atas jalan hidayah, taufik, dan juga kita doakan kepada sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan mereka juga berada di atas jalan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saja yang baik dari